Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Haris, Tuan Jino. Okey, beres. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini. Kita masih dipertemukan dalam siri kuliah pengajian secara online kitab Safinatun Najah, dan malam ni kita masuk ke siri yang ke-21. InsyaAllah malam ni kita masuk kepada perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kepada sahabat-sahabat yang kirim salam, jadi saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan semua. Baik, seperti biasa, kalau ada persoalan, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. InsyaAllah saya cuba untuk jawab nanti pada waktu di hujung kuliah nanti, insyaAllah. Malam ni kita mulakan dengan apa benda? Okey, siapa ni? Amirul Ashraf Samsuddin, Amir Akashah, Abang Haji Idrus. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Abang Jamal, Kak Ralina, Ali, Bos Azri, Sam Abdul Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mula tuan-tuan semua. Malam ni kita mula insya-Allah. Kita mula dengan pengurusan jenazah, insya-Allah. Kita lihat kepada kata pengarang, kata musannif, pengarang kitab kita Safinatun Najah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Faslun alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Yang wajib ke atas mayat itu ada 4 perkara. Yang pertama, ghusluhu, mandikan dia, wa takfinuhu, dan kafankan dia, wassalatu alaihi, dan sembahyangkan ke atasnya, wa dafnuhu, dan juga mengebumikannya. Okey? Dia sebenarnya ada 5, cuma yang kelima itu kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku. Iaitu hamluhu, iaitu bawa jenazah tu ke kubur. Kadang-kadang kubur tu tak perlu dibawa, mungkin kubur tu dekat, dikebumikan di tempat dia meninggal terus. Jadi sebab tu ulama tak sebutkan yang kelima itu, sebab tidak lazim. Tidak lazim daripada mati kena bawa ke kubur. Kadang-kadang mati tapi tak dibawa ke kubur, kuburnya di situ terus. Baik, jelas kan tuan-tuan semua, perkara yang wajib ke atas mayat orang Islam kepada orang mayat, perkara yang wajib kepada mayat secara asasnya ada 4 perkara. Okey? Secara asasnya, terutama sekali mayat orang Islam lah. Secara asasnya mayat orang Islam wajib 4 perkara. Pertama, mandikan dia.
Yang kedua, kafankan dia. Yang ketiga, solat. Dan yang keempat, kebumikan dia. Kemudian dihuraikan, baik, saya baca sikitlah dia punya syarah, huraian-huraiannya. Baik. Yang pertama sekali, wajib mengkafankan orang kafir zimmi dan mengebumikan. Untuk orang kafir, wajib dibuat benda perkara iaitu kafir zimmi. Ataupun kafir mu'amman ataupun kafir mu'ahad. Macam kafir yang ada dalam negara kita di Malaysia ni lah. Maka wajib kita buat dua perkara kepada mereka, iaitu kafankan dan juga mengebumikan. Sekiranya mereka ataupun mayat mereka ni tidak diuruskan oleh keluarga mereka. Tapi kalau dah diuruskan oleh keluarga mereka, maka tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Baik. Kemudian, bagi kafir harbi dan juga orang murtad dan juga zindik, tidak diwajibkan kita kafankan mereka dan tidak wajib kita kebumikan mereka. Untuk orang kafir harbi, orang murtad keluar daripada agama Islam dan juga zindik, orang yang tidak ada agama. Maka orang yang macam ni tidak wajib kita buat dua perkara tadi yang wajib dibuat kepada kafir zimmi, iaitu kafan dan juga kebumikan. Bahkan mayat mereka ni boleh dicampakkan bagi anjing makan. Kerana apa? Kerana kedudukan mereka itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana mereka memerangi agama Islam dan orang murtad keluar daripada agama Islam, dan zindik ini orang yang tidak berpegang dengan mana-mana syariat. Etis lah, senang. Okey. Baik, satu. Tapi ni dia saya nak cerita huraian dia. Yang asasnya orang Islam wajib buat 4 perkara. Kemudian kalau orang kafir, apa benda? Kafir zimmi kena buat 2 perkara. Kalau kita jumpa mayat kafir zimmi tak ada diuruskan, maka kita kena buat 2, kafankan dan juga kebumikan. Mandi harus, boleh nak buat, tak nak buat pun tak apa. Sembahyangkan tu adalah haram. Tak boleh sembahyangkan orang kafir. Okey, baik, selesai. Kemudian orang muhrim, orang yang berihram, orang muhrim, orang yang berihram, bagi mayat lelaki, maka bila dikafankan tidak boleh menutup kepala, dan bagi mayat perempuan bila dikafankan tidak boleh menutup muka. Jadi maknanya di sini dah sekarang ni kita dah 2 dah huraiannya. Pertama kafir, yang kedua orang yang sedang dalam ihram, matinya dalam keadaan berihram. Okey, matinya dalam keadaan berihram. Walaupun bukan matinya di Mekah lagi, bukan mati di Mekah, belum sampai di Mekah lagi, tapi dia dah niat ihram. Katalah dia naik ihram tu awal, dia keluar nak pergi ke Mekah, dia nak buat haji ifrat. Okey, ataupun dia nak buat umrah. Jadi dia niat awal, dia tak niat di miqat qarnul manazil atau kapal terbang tu dah. Dia niat di airport lagi dah dia niat. Sambil-sambil dia duk tunggu nak pergi ke Mekah, maka dia pun meninggal. Dia dah pakai kain ihram, dia dah niat, kita tahu dah dia niat. Okey, dia bagi tahu kita kat si isteri dia, abang dah niat ni. Lepas pada dia niat, maka meninggal dia. Jadi meninggal tu dalam keadaan ihram. Maka mayat dia walaupun dikebumikan di Malaysia, maka tidak ditutup kepala bagi orang lelaki, kafannya sampai kat leher, dan kalau perempuan maka tidak ditutup muka. Kerana dia sudah di dalam ihram. Baik, 2. Yang ketiga, kalau orang tu mati syahid, maka bagi mayat yang mati syahid, yakni syahid dalam peperangan, maka haram ke atas mereka dimandikan dan solat. Tak boleh mandi dan tak boleh solat. Jadi mayat orang yang mati syahid dikebumikan tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan. Kafan dengan pakaian yang mereka mati tadi, dalam pakaian perang mereka. Okey. Adapun dikebumikan wajib, dikebumikan wajib. Kafan tadi sama ada dikafankan dengan kain lain pun boleh, ataupun dikafankan dengan pakaian yang dia mati tadi pun, itulah yang terlebih afdal. Kerana dia akan menjadi saksi kepada orang yang mati syahid di akhirat. Okey, baik, selesai. Yang ni kita tak banyak berkait sangatlah. Syahid ni mungkin tak ada sangat di Malaysia ni.
Kalau ada pun mungkin di Palestin dan sebagainya. Okey, 3. Yang keempat, kanak-kanak yang keguguran. Okey, kanak-kanak yang keguguran. Yang ni kena ambil perhatian sebab banyak berlaku kepada kita semua. Kadang-kadang ada berlaku juga bayi itu keguguran dan sebagainya. Maka yang dimaksudkan dengan bayi keguguran di sini ialah bayi yang gugur daripada kandungan ibunya sebelum cukup 6 bulan. Kalau dah cukup 6 bulan, 6 bulan kandungan, dia tidak dipanggil sebagai keguguran. Dia dipanggil sebagai orang yang macam orang dewasa biasa dari segi hukum. Jadi katalah bayi ni gugur umurnya 8 bulan kandungan, mati. Sebab biasa orang kata kalau kandungan itu genap 8 bulan, lahir tak hidup. Jadi matilah bayi tadi ketika kandungannya 8 bulan. Maka adakah termasuk dalam kategori gugur ni? Tidak. Dia kena buat 4 perkara sama macam orang dewasa tadi. Mandikan, kafan dan juga kebumikan, solat dan kebumikan. Sama macam orang dewasa. Tidak ada satu pun terkurang. Cuma yang dimaksudkan dengan kanak-kanak yang gugur ini, iaitu yang gugur sebelum daripada usia 6 bulan kandungan. 6 bulan kandungan. Kalau 6 bulan ke atas, iaitu dah cukup dah. Kalau kandungan tadi 6 bulan, 2 lahzah dia panggil cukup. Baik, jadi bayi yang gugur tadi, macam mana nak buat? Kalaulah masa dia keluar, ada tanda-tanda hidup. 5 bulan, keluar, dia bergerak, kemudian dia mati. Maka maknanya dia ada tanda hidup. Ataupun dia keluar, dia menangis. Sekejap dia menangis. Kemudian dia meninggal. Maka maknanya dia ada tanda-tanda hidup. Maka apabila tanda-tanda hidup itu, maka wajiblah ke atas dia sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang dewasa, iaitu kena buat 4 perkara. Okey, wajaba fihi ma fil kabir. Jadi kena buat, mandikan dan juga kafankan dan juga solatkan dan juga kebumikan. 4 perkara tadi. Dengan syarat masa dia keluar tadi ada tanda-tanda hidup. Bukan keluar terus mati. Okey? Boleh faham ini sebab kalau tersilap ni, maka tersilaplah. Sebab kadang-kadang benda ini pengurus jenazah apa semua kadang-kadang mungkin dia tak selidik elok-elok kan. Jadi dia pun pakai terus saja. Tak payah semayang lah kata dia kan. Baik. Jadi kalau keluar tadi keguguran bayi yang umur 6 bulan ke bawah, 6 bulan kandungan ke bawah, kemudian keluarnya ada tanda-tanda hidup. Maksudnya menangis ke, bergerak ke apa sebagainya, celik mata ke, tengok kiri kanan, kemudian dia mati. Maka wajib dia buat 4 perkara tadi. Kalau dia keluar tadi ada bentuk tubuh badannya. Kalau dia keluar tadi tak hidup, tetapi ada bentuk tubuh badan. Maknanya dia ada bentuk manusia. Kan, bukan kata keluar daging seketul. Dia keluar mati. Dia keluar mati. Ada muka, ada tangan, ada rupa manusia. Tetapi keluar daripada perut mak dia, walaupun dalam perut tu mak dia nampak bergerak-gerak, tapi keluar dah mati. Nak buat macam mana macam ni? Maka wajib dibuat 3 perkara, iaitu selain daripada sembahyang. Mandi, kafankan dan kebumikan. Sembahyang tak boleh buat, haram buat sembahyang. Kenapa? Kerana tak boleh sembahyang ke atas orang yang tak pernah hidup. Jadi dari segi hukumnya dia tak pernah hidup. Jadi sembahyang ni sembahyang mayat, maknanya orang hidup kemudian dia baru mati. Itu dia panggil sembahyang mayat. Jadi sekarang ni baby ni tadi tak pernah hidup dari segi hukumnya. Jadi dia keluar terus mati. Baik, kalau dia keluar tanda hidup pun tak ada. Okey, hidup pun tak ada, rupa manusia pun tak ada. Dua-dua tak ada. Keluar tanda hidup pun tak ada, rupa manusia pun tak ada. Daging seketul. Tak hidup lah daging seketul kan. Daging seketul, tak ada muka manusia, tak ada apa. Maka tidak wajib dibuat apa-apa ke atas kandungan itu tadi, keguguran. Hanya bungkus dan tanam sajalah. Bungkus dan tanam saja. Kalau nak mandi,
Nak mandi bukan nak mandi, basuh boleh. Nak kafan boleh. Kan? Tanam pun tak ada masalah. Walaupun tak wajib tanam pun. Semua tak wajib. Okey? Cuma sembahyang haram. Kalau dia nak mandi, nak bungkus kafan, kemudian nak tanam, itu terpulang. Tak ada masalah, boleh, harus. Sembahyang tak boleh. Pasal apa? Pasal kaedah nak sembahyang, kena sembahyang kepada orang yang mati. Maksudnya dia pernah hidup, kemudian baru dia mati. Okey, selesai. Tuan-tuan semua. Itu kena faham tu. Khususnya yang keguguran tadi. Kemudian, belanja keuangan untuk menguruskan jenazah. Sama ada dari sudut mandikan dia, upah tukar mandi. Boleh ke tukar mandi ambil upah? Ya, boleh. Kerja fardu kifayah, boleh dia ambil upah. Tak ada masalah. Fardu kifayah ni tuan-tuan semua banyak. Gunting rambut tu pun fardu kifayah. Jadi doktor pun fardu kifayah. Mandi jenazah pun fardu kifayah. Kan? Solat jenazah pun fardu kifayah. Maka ulama kata kerja-kerja fardu kifayah ni boleh dia ambil upah. Boleh dia ambil upah. Jadi antaranya upah untuk urusan jenazah tadi. Jadi contohnya bila seorang tu mati, maka perlulah upah kepada orang yang mandikan dia. Perlu upah kepada orang yang gali kubur. Perlu upah orang yang pakaikan kain kafan dan sebagainya. Ataupun kalau jenis air beli, kat kawasan tu jenis air beli, kan, bayar beli air. Jadi semua urusan perbelanjaan yang berkaitan dengan pengurusan jenazah ni diambil sumber daripada mana? Diambil sumber daripada harta pusaka si mati. Harta pusaka si mati. Jadi ambil daripada situ. Melainkan isteri. Isteri yang tidak nusyus. Isteri yang tidak nusyus. Kalau isteri nusyus tu, maka tak wajib lah. Pasal apa? Pasal tak wajib nafkah. Dan ni pun tak wajib jugalah. Jadi isteri yang tidak nusyus, maka wajib perbelanjaan pengurusan jenazah ini ditanggung oleh suaminya. Kerana dia termasuk dalam nafkah lagi. Nafkah. Nafkah kepada siapa? Kepada isteri tadi. Okey. Jadi suami tanggung bagi urusan jenazah yang berkaitan dengan isteri. Selesai tuan-tuan semua? Kemudian dia akan sebut pula, habis selesai dah cerita 4 perkara wajib. Okey? Kemudian faslun. Aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Sekurang-kurang, yang paling minima bagi mandi mayat itu ta'mimu badanihi bil ma', meratakan air ke seluruh badan. Itu paling minima. Sekurang-kurang. Kalau buat macam tu, dah sah. Okey, buat macam tu, dah sah. Jadi tak ada payah mana mandi mayat ni tuan-tuan semua. Jadi kadang-kadang kita, Allah, susahnya nak mandi mayat. Baringkan mayat tadi dan jiru air bagi rata macam mandi wajib. Sebagaimana kita mandi wajib, tekan-tekan perut bagi keluar najis dan sebagainya. Basuh semua bahagian kemaluan dan sebagainya. Cuma syaratnya yang di antara pusat dengan ke lutut itu tak boleh disentuh dengan tapak tangan. Tak boleh disentuh tanpa berlapik. Sebab itu adalah aurat. Yang di antara pusat dengan lutut ni tak boleh disentuh, tak boleh dilihat oleh sesiapa pun. Melainkan kepada isteri sahaja. Dari segi hukumnya. Masa hidup pun sama, masa mati pun sama. Jadi, untuk antara pusat dengan lutut, kena berlapik. Jangan kata sapu-sapu gitu saja. Walaupun mak kita. Sama ada dia hidup ataupun dia dah meninggal. Jadi, kita kena usahakan dulu. Melainkan darurat sangat dah tak boleh, baru. Contoh mak kita berak kan, nak basuh berak dia. Kita janganlah buat alasan, Allah, mak aku dulu pun basuh berak, tak berlapik pun tangan. Ya, memanglah pada waktu tu kita kecil lagi. Tetapi bila kita dah dewasa, mak kita pun orang tua, maka di antara pusat hingga ke lutut, ini adalah aurat. Jadi kita tak boleh tengok aurat mak kita antara pusat ke lutut. Bila tak boleh tengok, tak boleh sentuh. Jadi kita kena cari dulu sarung tangan ke apa, jangan bagi kena tangan secara direct, tak berlapik di bahagian antara pusat dengan lutut. Jadi nak mandikan jenazah pun sama. Antara pusat ke lutut tu tak boleh bagi kena. Walaupun orang tu mak kita sekalipun tak boleh tak berlapik, mesti kena berlapik. Okey, insya-Allah. Kemudian yang seterusnya, ratakan itu paling minimal.
Wa akmaluhu, dan yang paling akmal, paling sempurna, cara memandikan mayat ni yang paling sempurna, ay yaghsila sawatayhi, hendaklah mula-mula sekali dia basuh dua kemaluannya dulu. Jadi mula-mula kita baringkan mayat, kemudian kita basuh dulu dua kemaluan dia, depan dan belakang, kubul dan dubur, dengan air yang biasa. Basuh bagi kata. Wa ayyuzilal qadar min anfihi, kemudian buangkan kotor-kotoran daripada hidung dan juga daripada bahagian-bahagian lain, telinga, dan sugikan dia, mulut dan sebagainya lah. Buang benda-benda yang tempat-tempat yang boleh ada kotoran. Kotor maknanya contohnya daripada hidung, kemudian daripada telinga, kan, jangan masuk air telinga. Korek-koreklah tempat yang boleh berlaku, tempat yang boleh berkumpul kotoran, disugikan mulut dan sebagainya, bersihkan mulut. Okey, selesai. Lepas pada tu wa ayyuwaddi'ahu, lepas pada tu wudukkan si mati tadi. Wudukkan si mati tadi. Wuduk si mati. Jadi wuduk tadi ni hukum dia sunat, tuan-tuan semua. Hukum dia sunat. Tetapi buat wuduk ke mayat tadi hukumnya sunat. Tetapi bila kita nak buat wuduk tadi, wajib niat. Niatnya wajib. Walaupun berwuduk tadi, wudukkan untuk mayat tu hukumnya sunat. Kalau tak wudukkan pun tak ada masalah. Dia wajibnya 4 benda je. Mandikan. Wuduk tak? Kafan, semayang dan kebumikan. Jadi yang mewudukkan ni tidaklah termasuk di dalam perkara yang wajib. Jadi kalau tak wuduk pun tak ada masalah. Yang wajibnya mandi mayat. Tapi mandi mayat ni wajib, tetapi niat mandi mayat tu sunat. Jadi apakah benda yang buatnya wajib, niatnya sunat? Buatnya sunat, niatnya wajib. Jadi inilah, iaitu mandi mayat dan wudukkan mayat. Mandi mayat, mandi itu wajib, tapi tak niat pun tak apa. Kita terus je mandi. Tak ada saja aku mandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala. Tak niat macam tu, itu sah mandi mayat. Mandi mayat tu wajib, tapi niatnya sunat. Tetapi bila kita nak wudukkan mayat, wuduk itu sunat. Tapi bila kita nak wudukkan dia, kena wajib kita niat. Saja aku wudukkan daripada mayat ini kerana Allah Ta'ala. Jadi itulah jawapan untuk teka-teki yang saya tulis kat page saya pada siang tadi. Apakah perkara yang wajib dibuat, niatnya sunat. Perkara yang sunat dibuat, tapi niatnya wajib. Macam tu. Okey? InsyaAllah. Itulah jawapan dia. Boleh claim hadiah dengan Pak Husin. Okey? InsyaAllah. Baik. Wa ayyuwaddi'ahu, wudukkan si mati tadi. Wuduk sampai habis, sampai kaki. Dah bersih semua tadi, bersih kemalu apa semua. Selepas pada tu, wa ayyadluka badanahu bisidr, malu dijiruskan badannya dengan air bidara. Air bidara. Selepas daripada itu, wa ayyusabbal ma'a alaihi salasa, kemudian dijiruskan kepada mayat tadi dengan dijiruskan mayat tadi. Suara tak dengar. Dijiruskan mayat tadi dengan 3 kali air. 3 kali jirus lah. Jadi biasanya kita jiruh belah kanan dulu. Masa jiruh belah kanan, kita baca Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Jiruh belah kiri, Ghufranaka ya Allah, Ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Kemudian jirus di bahagian tengah, Ghufranaka ya Allah, Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Okey? InsyaAllah. Jadi, boleh jelas tuan-tuan semua? Itu dia punya cara mandi mayat. Itu cara yang ditunjukkan di sinilah. Tak kisah macam-macam mana pun tuan-tuan semua. Boleh kita nak mandi daun bidara dulu. Lepas mandi daun bidara, kita mandi air biasa pun boleh. Ataupun kita nak mandikan dulu air biasa. Lepas daripada tu kita mandikan air bidara pun boleh. Tak ada masalah. Cuma yang penting sekali, air biasa, air putih tu.
Dia sama macam mandi wajib, sama saja. Yang penting air putih tu tadi. Air bidara tu dia untuk menguatkan badan. Dan kita tambah satu lagi air kapur barus. Air kapur barus tu untuk untuk mengelakkan mayat tu cepat reput dalam kubur. Macam mana? Bila kita mandikan dia dengan kapur barus, bila kita letakkan dalam kubur, jadi bila ulat datang nak gigit kan, dia nak hancur mayat tadi, bila ulat datang nak gigit, Allah dia kata kapur barus, dia pun balik dulu. Jadi lambatlah hancur mayat tu. Itu tujuan dia mandikan dengan kapur barus. Jadi kita dalam masyarakat kita Malaysia ni, kita mandikan dengan 3. Pertama, air putih biasa, kemudian air bidara, kemudian air kapur barus, ataupun air kapur barus dulu, kemudian air bidara. Jadi tujuan air kapur barus dan air bidara tu lebih kurang macam fungsi dia untuk mengawetkan mayat. Itu je lebih kurang lah. Jadi yang mandi betul-betulnya, yang mandikan jenazah tadi ialah air putih. Jadi kalau kita mandi air putih saja Ustaz, tak ada masalah dah. Air kapur barus tak ada, sintuk tak ada, bidara tak ada. Okey, mandi dengan air putih biasa. Itu saja yang wajibnya. Ratakan seluruh badan, selesai saja. Cuma ialah kita nak buat yang terbaik lah untuk mak kita kan. Dengan air kapur barus, dengan air bidara, dengan air biasa kan, ambil wuduk dan bagi betul-betul anak-anak yang mandikan dengan sempurna kan. Ini khidmat kita kepada mak dan ayah kita. Mungkinlah kepada mak dan ayah kita yang terakhir kan, kalau kita mandikan mak dan ayah. Cuma nak cerita hak wajib tu saja. Habislah tuan-tuan semua. Baik. Sekiranya bila kita mandi tadi, katalah si mati tadi tak bersunat. Kita dah bincang dulu bab apa? Bab tayamum dulu. Bila tak bersunat. Okey. Bila tak bersunat, di bawah apa? Di bawah kulfah dia tu. Orang Kelantan panggil kulub. Di bawah kulub dia tadi tu ada najis. Kerana biasanya najis berkumpul di situ. Jadi kita nak buang najis tak boleh. Maka takkan kita nak panggil Tok Mudim. Tok Mudim, mari bersunatkan mayat ni. Tak boleh. Kan? Jadi tak boleh disunatkan bila dah meninggal. Jadi apa nak buat? Maka kata Imam Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu, tak boleh ditayamum. Pasal syarat sah tayamum, bersihkan najis dulu. Tuan tengok balik dalam bab tayamum, syarat sah tayamum ialah bersihkan najis dulu. Tetapi di badannya ada najis. Lalu nak tayamum macam mana? Tak boleh tayamum. Lalu bila tak boleh tayamum, mandi pun tidak, tayamum pun tidak, nak sembahyang jenazah tak boleh. Itu kata Imam Ramli. Sebab kita nak sembahyang jenazah, mesti mayat tu dimandikan dulu. Kalau mayat tak mandi, kita sembahyang jenazah tak sah. Jadi okey, kata Imam Ramli, kalau macam tu nak tayamum tak boleh sebab apa? Tak cukup syarat. Nak sembahyang pun tak boleh sebab tak cukup syarat. Tak tayamum dan juga tak mandi, tak tayamum dan juga tak mandi, dua-dua pun tidak. Lalu macam mana? Kata Imam Ramli, dikebumikan tanpa disembahyangkan macam tu. Itu pendapat Imam Ar-Ramli. Tetapi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata macam mana? Dia kata, kalau kebumikan mayat orang Islam tanpa disolatkan, ini kira tidak menghormati mayat orang Islam. Lalu macam mana? Kata Imam Ibn Hajar, gini, kita tayamumkanlah kerana darurat. Tayamum juga kerana darurat. Walaupun ikut hukum asal, tayamum tu tak sah. Sebab apa tak sah? Pasal najis ada di situ. Kan? Syarat sah tayamum kena bersihkan najis dulu. Jadi, tayamumkanlah juga di muka dan juga di tangan. Tu je tayamum. Lepas mandi apa semua, rata dah semua selesai, tayamum. Ataupun tayamum dulu, baru mandi. Boleh berlaku. Yang mana dulu, tayamum dulu mandi dulu, baru tayamum. Boleh. Jadi, lepas tayamum, baru kita sembahyang jenazah. Allahu Akbar. Dan dikebumikan mayat tu tadi. Jadi, kata Imam Baijuri di dalam Hasyiah Baijuri, dia kata apa? Wa yanbaghi taqliduhu li'anna fi dafnihi bila salatin ada muhtirami lil mayyit. Saya kiralah sepatutnya lah kita ikut pendapat Imam Ibn Hajar ini. Kenapa? Kerana mengebumikan mayat tanpa disembahyangkan, ini adalah tidak menghormati mayat, khusus mayat orang Islam. Jadi ikut pendapat
Ibn Hajar itulah yang sesuai. Tapi kita faham tadilah khilaf. Okey, insya-Allah. Jadi sebab tu siapa-siapa saja yang tak bersunat, yang ada najis di bawah tu, maka begitulah kita buat tayamum dia. Mesti tayamum, kemudian disembahyangkan ke atas jenazah tadi. Kalau tak tayamum tak boleh sembahyang. Sama ada kecil atau besar, yang penting ada najis di bawah tadi. Okey. Baik, seterusnya. Habis bab mandi jenazah. Kemudian kita akan masuk pula bab kafan. Aqallul kafani saubun ya'ummuhu. Sekurang-kurang kafan itu, kain kafan, ialah satu helai kain dan menutupi seluruh badannya. Wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaif. Dan yang paling sempurna bagi lelaki 3 helai kain panjang. Walil mar'ati, dan bagi perempuan, qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatani. Dan bagi perempuan yang afdalnya ialah satu baju gamis, baju panjang macam baju kurung sampai ke bawah ke kaki, wa khimarun, dan tudung, wa izarun, dan kain sarung, wa lafafatani, dan juga 2 helai kain panjang yang menutupi seluruh badan. Okey, itu yang perbahasan kain kafan. Baik, kain kafan ni bagi lelaki wajib 3 helai, bagi perempuan pun wajib 3 helai. Cuma bagi lelaki wajib dan sunat 3 helai. Tak disunat sampai 5 helai. Kerana Nabi SAW dikafankan dalam 3 helai saja. Tetapi perempuan wajib 3 helai. Tetapi sunat ditambah jadi 5. 5 tu macam mana tadi? Yang pertama tadi ialah khimar, tudung kepala, pakai tudung. Yang kedua, qamis. Gamis tu maksudnya baju panjang sampai ke bawah, sampai melepasi lutut. Gamis ni makna jubah. Orang Melayu panggil jubah, kan? Arab panggil qamis. Ada setengah Melayu pelat sikit, gamis. Gamis tu mana baju, jubah tadi. Jubah ni makna lepas pada kepala lutut lah ke bawah, sampai ke kaki. Itu yang dia panggil gamis. Kalau hak jenis buat baju separuh macam sekarang ni tak jadi. Tak dipanggil gamis. Itu silap tu. Baik. Jadi khimar, lepas tu baju betul lah. Bukan baju hak koyak-koyak ni tak. Mana baju betul. Baju dimasuk sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Itu dipanggil gamis. Yang ketiganya izar, kain sarung. Makna kain kafan tu dibuat kain sarung, ikat di pinggang, kain sarung. Dan yang keempat dan kelima, lafafatani, kain luar yang 2 helai menutup badan, seluruh badan. Tapi bagi lelaki 3 helai kain panjang semua tutup badan. Itu macam tu. Jadi 3 helai ini wajib. Ini hukum secara rawak lah tuan-tuan semua. Adalah pengecualiannya. Kalau tuan-tuan nak boleh saya baca sikit. Pengecualiannya antaranya ialah kalau dikafankan dengan harta orang lain. Contoh macam kes isteri. Kalau dikafankan dengan harta suami, maka suami hanya wajib memberikan selai saja. 2 dan 3 itu tak wajib dah. Tapi dia nak bagi tak apa, bukan kata tak boleh. Wajibnya selai saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia wasiat, dia pesan. Sebelum dia mati, dia kata, aku kafan selai je. Maka dilaksanakan wasiat dia. Kafan selai. Mana dia gugurkan yang nombor 2 dan nombor 3. Dan yang ketiga, kalau hutang dia banyak sangat, sampai habis. Ini dia maknanya pemiutang tu, hutang dia tu banyak sampai habis duit pusaka. Maka dia tak boleh kafan sampai 3 helai, melainkan dengan kebenaran orang yang bagi hutang tadi. Datang ramai-ramai, bila nak kafan nombor 2 dan nombor 3, okey, kena tanya siapa? Kena tanya orang-orang yang bagi hutang tadi. Cik, ayah saya ni nak kafan sampai 3 helai, tapi hutang dia banyak. Hutang dengan cik ni macam mana? Kalau kafan dengan harta pusaka dia ni, maknanya kurang lah maknanya duit yang nak bayar kepada hutang kepada si penghutang tadi, si pemberi hutang. Maka dia kata tak apalah, kurang sikit tak apalah. Bagilah sampai 3 helai. Okey, boleh. Kalau kata tak boleh.
Kain kafan selai dah RM50, 2 helai 100. Oh, rugi aku tu. Maka tak boleh dikafankan 1 helai saja. Sebab itulah kalau boleh kita cuba elakkanlah berhutang semasa hidup di dunia ni. Kena datang pula pemihutang yang macam tu, maka kafannya 1 helai sajalah. Melainkan orang yang luar nak bagi tabarruk, bagi sedekah. Dia kata apalah, ambil lah, aku sedekah kain kafan ni. Nombor 2 dan nombor 3. Itu bab lain lah. Okey. Jadi benda itu mungkin boleh berlaku. Cuma nak berlaku di dunia hari ni agak payah jugalah kan. Sebab kain kafan ni tidaklah semahal dulu. Dulu kain ni payah tuan-tuan semua. Kain ni. Bukan zaman macam zaman kita ni. Kain ni berlambak-lambak. Kan? Di rumah baju orang perempuan sampai 5-6 almari baju. Kan? Dulu orang kain, alah, berapa banyak je kan? Tak ada sampai 3-4 almari baju. Okey, selesai. Itulah cerita kain kafan. Jadi tak ada aku selesai tu. Cuma mungkin tuan-tuan nak saya tertinggal tadi masa mandi mayat tadi. Kalau masa mandi mayat tadi, katalah mayat tadi pakai benda yang boleh menghalang air. Menghalang air. Macam mana nak buat? Contohlah dia tadi pakai pewarna rambut. Pewarna rambut. Waliyazabillah tuan-tuan semua, kalau boleh jangan pakailah. Pewarna rambut ni dia menghalang air. Mati susah. Maka kata nak mandi tak boleh. Macam mana nak buat? Adakah kena cukur? Baik, saya baca dalam kitab Kashifatus Sajjah. Dia kata apa? Na'am law ta'adzara ghasluhu illa bihalki sya'ri ra'sihi. Ya, kalau susah nak mandikan mayat ni tadi, tak kata air, melainkan dengan dicukur kepalanya. Litalbidihi bisababi sabghin. Kerana tebal rambut tadi dengan sebab sabghin, dengan sebab celup dai rambut tadi. Mana guna dai ke pewarna rambut yang menyebabkan rambut jadi keras dan sebagainya. Apa nak buat? Bisababi sabghin aw nahwihi, ataupun yang seumpamanya. Jadi apa kata dia? Dia jawab di ujung tu, wajabat, maka wajiblah dicukurkan kepala tadi. Wajabat, wajib dicukur tadi. Masya-Allah. Jadi nasihat saya lah kepada pendengar-pendengar yang ada ni. Saya pun tak pasti pendengar. Saya harap yang mendengar ini kita beramal lah dengan amalan yang terbaik. Kita doa anak-anak kita dan semua sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Jadi antara benda yang perlu kita elakkan lah tuan-tuan semua, warnakan rambut dan juga warnakan kuku. Warna kuku ni mungkin senang sikit kot. Pasang tina ke apa boleh hilang kan. Tapi kalau rambut macam mana nak hilangkan? Terpaksa cukur. Jadi mayat tadi dicukur rambutnya. Bila dah cukur, mayat rambut tadi letak dalam kain kafan. Baik, selesai. Kemudian perkara yang ketiga yang kita akan bincang ialah berkaitan dengan sembahyang jenazah. Faslun arkanu salatil janazati sab'atun. Rukun sembahyang jenazah itu ada 7. Al-awwal, yang pertama, an-niyatu, iaitu niat. Yang pertama, rukun yang pertama, niat, sama seperti niat sembahyang yang lain. Jadi sebagaimana sembahyang yang lain kena ada 3, qasad, ta'arud dan ta'yin, kan? Qasad, ta'arud, ta'yin sembahyang fardu kan? Ini pun kena ada juga qasad, ta'arud fardu, aku sembahyang fardu, kemudian ta'yin, fardu apa? Jenazah. Okey, jenazah. Kemudian kalau sembahyang jenazah ini, sembahyang jenazah yang apa benda yang hadir, maksudnya mayat ni hadir, maka kita kena bezakan dia dengan mayat yang lain. Kena tentukan. Sekurang-kurangnya kata-kata mayat ini. Ataupun nak sebut nama pun tak apa. Tapi mudahnya saja aku sembahyang atas mayat ini. Itu untuk tamyiz, untuk bezakan dengan mayat lain. Kan? Kalau mayat itu ada di depan kita, hadir. Kalau mayat tu mayat ghaib,
mayat gaib ni tak ada masalah, dia boleh dia tak payah tamyiz pun tak apa. Dia niat umum pun tak apa. Contoh dia niat apa? Dia niat saja aku sembahyang mayat ke atas orang yang sah sembahyang mayat daripada kalangan orang muslimin pun boleh. Secara umum gitu pun boleh. Melainkan kalau dia nak niat yang khusus, mayat khusus secara gaib, dia ta'yinkanlah saja aku sembahyang atas mayat gaib, kan, si fulan bin si fulan kan Allah Taala. Okey. Fardu kifayah kan Allah Taala. Itu niat. Jadi kalau antara amalan yang bagus kita amalkan, tiap-tiap malam kita sembahyang mayat gaib. Kita niat macam mana? Saja aku sembahyang di atas orang yang sah sembahyang mayat katanya, ataupun saja aku sembahyang di atas mayat sekalian muslimin, fardu kifayah kerana Allah Taala. Kita pun sembahyang tiap-tiap malam. Habis, selesai ya. Yang kedua, tuan-tuan semua, kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanyalah. Sembahyang mayat ni boleh sembahyang atas kubur pun boleh, sembahyang gaib pun boleh, tak ada masalah. Yang kedua, 4 takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu rukun. Okey, 4 takbir ni macam 4 rakaat. Kalau kita tak sempat baca Fatihah, Allahu Akbar, tak sempat baca Fatihah habis, imam dah takbir kedua, Allahu Akbar, kita masbuk, kira Fatihah tadi ditanggung oleh imam. Itu macam itulah. Dia punya susunan 4 takbir itu macam 4 rakaat. Yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir, berdiri kepada orang yang mampu. Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Dia tak ada sebut di mana-mana, tuan-tuan boleh baca kat mana-mana surah Fatihah di rakaat pertama. Di rakaat pertama, takbir pertama boleh, takbir kedua pun boleh, tak ada masalah. Sebab tu dia tak sebut qiraatul Fatihah ni di mana-mana. Dia kata membaca Fatihah. Boleh baca lepas takbir pertama, boleh baca lepas takbir kedua, boleh, tak ada masalah. Contoh kita takbir pertama, Allahu Akbar, kita tak nak baca apa-apa. Tak apa. Allahu Akbar. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar, kita baca Fatihah dengan selawat. Selawat mesti di takbir kedua. Mesti selawat takbir kedua. Tetapi Fatihah boleh baca di mana-mana. Lepas takbir kedua, lepas takbir ketiga, lepas takbir keempat, lepas takbir kelima. Kelima tak ada lah. Sembahyang jenazah pun takbir kelima. Selepas takbir keempat pun boleh. Tak ada masalah, dia tak tentu di mana-mana boleh baca. Okey. Jadi kita takbir pertama malah baca. Nak buat onar sikit dengan makmum kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar terus. Makmum kat belakang kata tu imam tak dan aku nak baca Fatihah. Rupanya tu imam baru nak praktik apa yang dia belajar. Dia belajar malam ni, dia nak praktik kat sembahyang mayat. Jadi kelang kabutlah makmum. Rupanya dia baca semuanya Fatihah di takbir yang kedua. Dan juga selawat di takbir kedua. Sah juga macam tu. Cuma tak salah kita buat benda pelik-pelik. Cuma sekadar makluman saja, Fatihah tu tidak wajib dibaca tidak wajib dibaca selepas takbir pertama, boleh baca di mana-mana. Rukun yang ketiga, rukun yang kelima, berselawat as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas takbir yang ketiga. Yang keenam, rukun yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Doa kepada mayat selepas takbir yang ketiga. Selawat dan doa ini tempat dia khusus, tak boleh tempat lain. Okey? Jadi doa ke atas mayat, sekurang-kurang doa tu apa benda? Selawat tahu dah sekurang-kurang kan? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sahal tu. Okey, doa pula sekurang-kurangnya Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha. Ya Allah, ampunilah si mati ni. Bagi si mati perempuan atau laki ni. Lahu, laki, perempuan, laha. Habislah. Hak panjang lagi tu sunnah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu semua sunnah lah sampai habis. Yang paling minimalnya Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Kemudian rukun yang ketujuh ialah salam, iaitu selepas daripada takbir yang keempat, Allahu Akbar,
bacalah yang sunat tu, Allahumma la tahrimna ajrahu. Itu sunat. Kalau tak baca pun tak apa, itu sunat. Jadi lepas takbir keempat bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, salam untuk sembahyang jenazah ada 2. Okey, habis, selesai. Kemudian kita masuk pada perkara yang seterusnya, fasal yang seterusnya, faslun fid dafni wa ma yuzkaru ma'hu. Aqallu dafni, sekurang-kurang paling minima mengebumikan mayat itu, hufratun, lubang. Mesti orang Islam ni dikebumikan di dalam lubang. Okey, di dalam lubang. Jadi kalau mati di dalam laut, maka kita letakkan dia di antara papan supaya dia dihanyutkan ke tepi dan jumpa kat orang Islam dan dikebumikan di dalam lubang. Macam tu caranya. Okey. Jadi sekurang-kurangnya lubang. Jadi tak boleh kita tanamkan atas darat dan kita buat bangunan kotak ke apa, tak boleh. Mesti lubang masuk ke dalam tanah. Dan lubang itu syaratnya apa? Taqtumu raihatahu wa tahsuru minas siba. Syaratnya pada adat orang yang berpengalaman, dia kata lubang ini boleh menghalang daripada keluar bau busuk mayat bila dia hancur, dan juga boleh menghalang daripada binatang buas korek. Itu je, tak ada had tertentu dalam. Ikut pengalaman orang-orang tertentu di situ. Orang ni kata, kalau dalam ni orang bau dah tak keluar, binatang buas tak boleh nak korek dah. Okey, sah lah tu. Kalaulah orang yang berpengalaman kata, oh dalam macam ni, ini tak boleh ni. Kalau anjing korek ni boleh keluar mayat ni. Itu tak boleh. Mesti kena dalam lagi. Tetapi dia kata, wa akmaluhu qamatun wa bastatun. Tetapi yang paling akmal, paling sempurna lubang kubur ni, qamah wa bastatun. Mana satu perdirian, kita berdiri, kemudian kita hulur tangan, bastah. Gitu. Itu sunatnya dalam tu macam tu. Kedalamannya, hujung jari, hujung ni barulah tepi kubur. Tapi saya ingat kubur ni tak ada sampai macam tu. Kadang-kadang cetek kubur. Kadang-kadang kat sini je. Kita boleh ambil mayat gitu. Jadi dia sunatnya, kita turun dalam, hulur tangan tu, tangan atas ni, tangan yang atas tu baru sama paras dengan tepi kubur. Boleh insya-Allah. Baik, itu kubur. Kemudian wa yudau khadduhu ala turab. Dan bila kita masukkan di dalam kubur, sunat kita letakkan pipi kanan ni, khadduhu, pipi kanan ni, alat turab, di atas tanah. Maksudnya kita buka kain kafan ni dan bagi pipi kanan tu sentuh dengan tanah. Jadi jangan diluruskan sangat mayat tadilah, bagi bengkok sikit supaya dia tak terbalik, mengiring, dan masukkan di dalam liang lahat. Liang lahat tu sunat bagi tanah yang kuat. Kalau tempat kebumi mayat tu tanah perkuburannya tanah kerah, buat lahat. Kalau tanah tu tak kerah, buat syak, yakni buat parit kat tengah. Buat parit kat tengah, gali kat tengah, masukkan mayat tu dalam tu. Gitu. Sebab kadang-kadang tanah berpasir dia tak boleh buat lahat, roboh. Kan, buat kat tengah, gali lubang tengah, kemudian masukkan mayat, mengiring ke belah kanan, menghadap ke arah kiblat, kemudian tutup dengan kayu. Itu nama dia syak. Syak ni mana belah tengah, parit lah, macam parit kat tengah. Satu lagi lahat. Lahat tu lubang kecil di sebelah arah kiblat. Okey, tu. Jadi lebih kurang macam itulah. Wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah, dan wajib dihadapkan mukanya tadi dan dadanya ke arah kiblat. Wajib. Okey, wajib. Kalau kata tersilap lah. Tersilap, kalau mayat tu belum hancur, wajib digali balik dan dipusingkan menghadap ke arah kiblat. Tengok-tengok dah naik, Allah, kubur ni kiblat belah sana, kubur belah sini pula. Wajib dipusingkan balik menghadap ke arah kiblat. Nanti kita akan jumpa di belakang ni. Lepas ni dijumpa. Ada tempat-tempat yang wajib kita gali balik kubur. Baik, seterusnya fasal yang terakhir dalam bab mayat ni. Terakhir dia kata apa? Faslun yumbashul mayyitu
li arba'i khisalin. Dikorek semula kubur dengan sebab 4 perkara. Yang disebut di sinilah, sebenarnya banyak lagi. Cuma dia sebut sini 4 perkara. Sebagaimana kita maklum, kitab ni kitab ringkas, jadi disebutlah benda-benda yang ringkas-ringkas dulu sebagai kita bagi maklumat awal pada kita. Nak tambah, baca kitab besar lagi lah. Jadi kita dah tanam mayat tadi, dah kebumi mayat tadi. Selepas daripada syiar kebumi apa semua, boleh tak kita gali balik, kita bergali balik kubur tadi? Boleh, dengan sebab ada 4 perkara. Sebab 4 perkara ni boleh digali balik mayat tu tadi. Yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar, untuk memandikan mayat itu jika belum berubah, belum hancur mayat tadi. Maksudnya kita kebumikan siang, kemudian katalah tak mandi mayat tadi, kan? Dia ingatkan mandi. Kan? Pakak dia sibuk-sibuk belaka, lepas tu bawa keluar daripada tempat mandi jenazah, tu kafan. Lepas tu tanya tukang mandi, kak dah mandi ke tadi? Aku ingat kau dah mandi. Nampak dah basah rambut. Saya pun tak mandi kan? Kan? Dia punya confuse antara tukang mandi jenazah dengan orang ramai. Ramai sangat kan? Sebab tu tak elok masuk ramai-ramai tempat mandi jenazah. Jadi keliru. Lalu tengok, tak ada siapa mandi tadi. Lalu dikorek balik, dikeluarkan dan dimandikan dengan syarat belum berubah lagi mayat. Kemudian bila mandikan, lepas mandi, kafan, kemudian kena semayang semula. Kerana semayang tadi tidak sah, semayang sebelum mandi. Okey. Yang kedua, walitaujihihi ilal kiblah, kerana untuk menghadapkan ke arah kiblat. Seperti yang saya sebut tadi, untuk hadapkan ke arah kiblat boleh. Contoh kubur tadi tak menghadap ke arah kiblat. Itu pun sama dengan syarat belum lagi berubah. Kalau mayat dah hancur, dah lah. Contoh kita tengok kubur-kubur lama kan. Kadang-kadang kiblat dia lari. Adakah kita kena korek balik? Dah, pasal dah hancur dah. Tapi kalau baru tanam tadi, baru belum berubah lagi mayat, belum keluar bau, belum hancur lagi, kan? Maka pada waktu itu tadi, boleh, wajib lah, dikorek. Bukan boleh, wajib dikorek dan dihadapkan ke arah kiblat. Kerana menghadap ke arah kiblat ni wajib. Kemudian yang ketiga, walil mali idza dufina ma'ahu, kerana ada harta jatuh dalam tu. Contohnya, tukang kambus kubur tadi, kambuh, naik. Tengok cincin tak ada. Mana cincin ni, kata dia? Harga 10,000 ni, kata dia. Kan? Zamrud Colombia contohnya kan. Harga mahal. Jadi tengok, ingat-ingat Allah jatuh dalam kubur lah. Masya Allah. Lalu yang ni wajib dibuka, digali. Gali semula, walaupun mayat tadi dah hancur pun boleh gali. Sebab jatuh harta orang. Kemudian yang keempat, walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu, dan perempuan yang dikebumikan bersama dengan janinnya dan ada kebarangkalian janinnya tadi hidup. Maknanya dah mati mak, tapi dalam perut ada janin, kemudian ke bumi. Doktor kata, ini ada kebarangkalian hidup ni. Dia kata, sebab apa? Sebab tak semestinya mati mak, mati anak. Maksudnya doktor pun ada pengalaman dia dan sebagainya kan, dengan perkara-perkara yang berdasarkan ilmu dia lah. Maka digali balik. Kenapa? Kerana ada kemungkinan amkanat, yang ni ada kemungkinan hayatuhu, hidupnya. Maknanya baby dalam perut tadi tu ada kemungkinan hidup. Itu berdasarkan ilmu doktor lah. Tak boleh orang-orang yang tak ada ilmu mari cerita, ini boleh hidup ni, kata dia. Gali lah kita. Gali, lepas tu tengok cek apa semua, memang dah mati. Menyusahkan. Biasanya anak ni kalau mati mak, matilah anaknya. Kebiasaannya begitu. Baik, yang seterusnya, malam besok kita baca bab zakat lah. Ini saya perhabis sikit ni. Kemudian dia kata, faslun wal isti'anatu arba'u khisal, iaitu pertolongan itu ada 4 jenis. Mubahah, pertolongan yang harus.
khilaful aula, pertolongan yang khilaful aula, pertolongan yang makruh, wa wajibah dan wajib. Fal mubahatu, pertolongan yang harus, hiya taqribul ma, iaitu kita bawa datang air. Maksudnya orang tu nak ambil wuduk, kita bawa datang air, takrib, bawa pergi air, itu harus, tak ada masalah. Boleh, tak ada kata makruh, tak ada apa. Yang kedua, wa khilaful aula hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'. Pertolongan yang khilaful aula ialah curahkan air ke atas orang yang nak ambil wuduk. Kita jiruh, dia ambil wuduk. Pasal dia nampak sikit ke tanda-tanda ketakaburan. Sebab wuduk ni sunat ambil dengan sendiri, tanda kita hamba beribadat. Jadi ulama bincang, adakah ambil wuduk dengan pilih paip tu tadi sama dalam kes ini? Orang curah, kita buka dia pun curah, kita pun tak ada gitu. Ada ulama yang kata sama. Jadi ambil wuduk, atas kata ulama tadi, ambil wuduk menggunakan kepala paip, hukum je khilaful aula. Khilaful aula ni makruh kecil lah. Afdalnya kita ambil daripada gayung ke apa, kita dah ambil gitu. Itu yang afdal. Tapi ada ulama kata tak, ini kepala paip ni dia bukan manusia, ini manusia jirus. Tu. Jadi ada perbincangan ulama tentang kepala paip. Okey. Jadi maknanya kalau terbaiknya kita tadahlah air dalam gayung dan kita duduk kat penjuru ke apa, kita ambil menggunakan gayung. Itu tak ada khilaful aula, tak ada khilaf lah. Yang ketiga, wal makruhah liman yaghsilu a'dha'ahu. Makruh membasuh anggota. Ambil wuduk, dia basuh. Itu nampak kesombongan sangat, itu makruh. Okey. Melainkan kalau ada hajat-hajat yang lain lah. Contoh kita nak didik anak kita, ada tujuan yang lain. Nak suruh anak kita hormat kat kita, kan? Tu bab lain lah. Nak mengajar mereka menghormati ibu dan bapa ke apa, itu bab lain. Tapi hukum asalnya makruh macam tu. Kenapa? Kerana tanda kesombongan. Sedangkan ambil wuduk ni nak menanda dia adalah satu bentuk ibadat. Dan yang keempat, wajib. Wal wajibatu hiya lil maridi indal ajzi. Dan wajib iaitu ketika orang sakit tak mampu nak ambil wuduk, tak mampu nak ambil wuduk tadi, lalu wajib tolong tadi. Wajib tolong. Jadi dia tak boleh nak basuh macam mak kita, kan, nak wuduk tak boleh. Wajib basuh. Itu wajib. Jadi mak kita ni jangan kita bila dia sakit, kita bagi makan, kita bagi minum, mandi, sikat rambut, menyanyi, kan, pasang lagu hak dia suka. Semayang tak suruh mak kita, tak ambil wuduk kat dia. Makan tanya, mak nak makan apa ini? Saya masak. Mandi mak, sikat rambut, bedakkan mak, tak boleh duduk terlantar tak kata, kan. Dia kata habis sempurna dah aku jaga mak. Tapi sebenarnya ada benda yang dia tak jaga, iaitu ibadat mak dia yang sakit atas kaki. Itu kalau macam tu bagi makan, mandi dan sebagainya, kata setengah ustaz-ustaz, itu lebih kurang bela kucing je, kan, bagi makan, lepas tu sikat. Jadi kalau jaga orang lain, insya-Allah. Itu 4 perkara. Yang kelima dan keenam tak disebut di sini, iaitu pertolongan yang sunat. Antara contohnya ialah kita tolong orang. Bila orang tu duduk seorang di belakang saf, dia tak ada orang, dia cuik kita, sunat kita turun. Dan kita dapat pahala 2. Satu, pahala saf depan, walaupun kita duduk belakang, dan juga dapat pahala menolong dia. Dan pertolongan yang haram, iaitu pertolongan membantu dalam kemaksiatan. Walaupun dengan sepatah kalimah sekalipun. Itu bantu buat maksiat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Baik, habis selesai. Insya-Allah besok kita akan masuk bab zakat. Zakat ni pendek saja sini. Kemudian mungkin besok pun kita boleh sempat masuk terus bab puasa, dan lusa kalau paling panjang pun hari Rabu lah, paling lambat pun insya-Allah kita khatamkan kitab ni. Memang hari Rabu last lah, hari Jumaat tu dah, hari Khamis tu dah masuk malam pertama Ramadan dah. Itu untuk persiapan kita tarawih dan sebagainya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi saya tengok ada soalan ni, beberapa soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hidayatan lis-shawab
Okey. Tak ada lagi di atas. Okey. Yang bagi salam tu, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mula dengan saudara Haris Saiful. Apa hukum lelaki mandikan mayat perempuan atau sebaliknya? Baik, yang afdal memandikan mayat lelaki adalah orang lelaki. Okey, ya Allah. Yang afdal memandikan mayat orang lelaki adalah orang lelaki. Yang afdal memandikan mayat orang perempuan adalah orang perempuan. Tetapi ada beberapa kes, bukan beberapa kes lah, tetapi boleh bagi isteri memandikan mayat suami dia. Begitulah sebaliknya, suami boleh memandikan mayat isterinya. Begitu juga dengan ibu boleh mandikan mayat anak lakinya. Anak laki boleh mandikan mayat ibunya. Tetapi hukum asal, afdal lelaki mandikan lelaki, afdal perempuan mandikan perempuan. Walaupun atas dasar ibu dan sebagainya, tapi sama jantina itu lebih afdal. Walaupun kita kata kita nak lelaki nak mandikan, tetapi afdal perempuan juga. Okey? Itu boleh, tapi afdal sama jantina. Tuan Haji Mak Zain, sekarang ni ramai yang makan beras apa tu? Quinoa. Harganya setengah kilo sama seperti 10 kilo beras biasa. Soalannya, berapa kadar fitrah orang yang makan beras tersebut? Okey, baik. Tuan-tuan, masalah zakat fitrah mengikut pendapat muktamad mazhab Syafi'i, dia bukan berdasarkan kepada makanan kita. Dia berdasarkan kepada kutul balad, makanan ruji negeri itu. Jadi di negeri-negeri di Malaysia, makanan ruji masyarakat di Malaysia ni memakan beras bernas. Beras biasalah, beras bernas kan. Jadi maka dibayar zakat fitrah mengikut makanan ruji di negeri itu. Jadi kalau makan ruji di sini beras bernas dengan harganya satu gantang RM7, maka kita bayar RM7 walaupun kita makan kuih Nova ke apa semua, kuih tak Nova ke Innova ke apa tak tahulah kan. Saya tak biasa dengar tu. Baik. Itu tak kisah. Itu ikut pendapat muktamad. Pendapat kedua mazhab Syafi'i dikira dengan beras yang kita makan. Itu pendapat kedua. Ini pendapat lemah. Lalu kerana itu tuan-tuan semua, Lembaga Zakat Selangor kan baru ni dia buat dua harga. Satu harga RM7 ataupun harga mengikut beras kita makan. Jadi kalau grade ni berapa, kalau grade ni berapa, kalau grade ni berapa kan. Ada kan tahun lepas kan. Jadi Lembaga Zakat Selangor pun tidaklah buat paksaan. Sebab apa? Sebab itu pendapat kedua, pendapat lemah. Pendapat kuatnya mengikut berdasarkan beras ataupun makanan ruji negeri tempat kita bayar tadi. Jadi sunatlah kita meraihkan pendapat tadi. Kita bayar berdasarkan kepada harga beras yang kita biasa makan. Tu. Meraihkan. Tapi tak wajib. Wajibnya tadi, sunat kita raihkan. Jadi kalau kata harganya setengah kilo, sama seperti 10 kilo. Jadi maknanya kita cubalah nilaikan dengan harga segantang beras. Segantang beras bersamaan dengan lebih kurang dia secupak 600 berapa saya tengok gram. Jadi kalau segantang 6/4 2.4 gitulah, 2.4 2 kilo lebih. 2 kilo setengah lah kita katakan. Lebih kurang. Kalau 2 kilo setengah Quinoa tu berapa harga dia? Itu untuk satu seorang lah. Sunat saja. Tuan-tuan dengar dulu, jangan tuan-tuan dengar di belakang sejauh, dengar hadapan. Itu sunat. Meraihkan qaul yang mengatakan wajib kita bayar dengan harga beras kita makan. Boleh kan tuan-tuan semua? Tapi hukum asalnya wajib dengan makanan qutul balad, makanan ruji di negeri itu. Baik, salam ke kandaku Cikgu Fatih Ibrahim. Apa khabar Fatih? Macam mana di Terengganu? Okey ya? Hambanya Luqman, napa tak boleh bersihkan najis orang yang bersunat? Saya pernah tengok orang tekan perut dan buang najis melalui dubur. Baik, tekan perut boleh.
Najis orang bersunat, masalah dia duduk di bawah kulfah tadi, dia kena selak tu. Kan? Mungkin tak boleh dengan sebab diselak tu. Orang yang tak bersunat, yang tekan perut tu, dia keluar najis. Dia senang je tekan keluar. Tapi yang duduk di bawah kulub dia tadi, di bawah muncung yang tak disunat tu, nak selak semua, kan? Tak boleh terbuka. Mungkin tak terbuka habis. Melainkan dengan bersunat. Itu maksudnya. Kalau boleh buka habis, itu tak ada masalah lah. Biasanya tak boleh buka habis. Tak boleh dicuci habis. Kan? Kau macam mana? Gitulah kot. Hukum kita langkah duduk atas kubur orang lain ketika kita ikut mengiringi jenazah ke tanah kubur. Apa ya Ustaz? Jadi macam masalah langkah ataupun duduk atas kubur ni ada berlaku khilaf di kalangan ulama lah. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Ada yang kata duduk atas kubur tu maksudnya qada hajat, bukan duduk-duduk gitu. Ada yang kata duduk atas kubur tu maksudnya duduk betul-betul tengah-tengah kubur, bukan di tepi telindan ataupun kepuk dan sebagainya. Kan? Itu maksudnya. Jadi berlaku khilaf. Jadi sebagai ulama kata yang tak bolehnya ialah duduk betul-betul atas kubur tu. Yang kita duduk sekarang bukan duduk atas kubur, kita duduk atas kepuk tadi tu, telindan tu. Kita sambil-sambil tunggu duduk atas telindan tu. Itu tidak ada masalah. Nak tanya tentang pengurusan jenazah sebab COVID. Macam mana soalannya, Faiz? Besar soalan tu. Umum sangat. Pengurusan jenazah dengan sebab COVID. Baik. Cuba tulis sikit kat bawah apa benda nanti. Kemudian kalau budak umur 2 tahun belum disunat Ustaz, macam mana? Kena tayamum juga. Ya, kalau ada najis di bawahnya. Kalau ada najis dan kita tak boleh nak buka apa habis nak bersihkan najis tadi. Kalau ada najis, kena sunat lah. Kena sunat pula, kena tayamum lah. Ikut pendapat Ibn Hajar. Okey. Baik, gigi palsu emas nak kena cabut ke atau tanam sekali dengan jenazah? Gigi palsu tengoklah, kalau hak tanam dah dalam tak payah cabut lah. Kalau hak jenis boleh cabut-cabut tu, cabut lah, buka lah. Gigi palsu tadi. Kalau gigi emas memang kena cabut. Sebab apa? Sebab gigi emas tadi dah jadi harta pusaka. Jadi emas tadi kan dia ada benda nilai. Jadi bila dia mati saja, harta dia menjadi harta pusaka, harta orang hidup. Jadi kena cabut lah. Korek-korek sikit ke macam mana kan, tanpa menyeksa mayat lah. Cabutlah gigi tadi. Sebab emas tadi dia kira benda bernilai. Jadi milik siapa? Kita ni tuan-tuan semua, harta kita ni sampai nyawa keluar, habis. Tak ada dah harta kita. Kita itu je harta kita. Lepas pada tu, hak boleh diambil daripada harta kita, itu saja. Kain kafan, 3 helai, kan? Upah mandi mayat, itu sajalah. Hal lain semua jadi untuk orang hidup. Jadi termasuklah gigi dalam mulut, gigi emas tadi, orang hidup punya. Jadi harta pusaka. Cabut InsyaAllah. Kalau pewarna rambut yang ada logo halal JAKIM, macam mana Ustaz? Saya tak pastilah pewarna rambut yang ada logo halal JAKIM. Tak tahu macam mana. Tetapi kaedah umum dia, kalau pewarna tadi ada jirim. Ada jirim maknanya ada benda yang menghalang warna rambut, yang mana berketul lah. Biasanya bila diwarnakan dengan benda tu, rambut akan jadi keras. Kalau dengan inai, rambut tak keras. Rambut biasa je kalau inai. Pasal dia hanya kesan warna je. Kalau diwarnakan dengan pewarna yang menghalang air sampai ke rambut dan sebagainya, biasanya rambut itu akan jadi keras. Itu biasanya. Jadi kalau rambut keras tu, biasanya benda tu ada jirim. Ada benda, ada sesuatu yang menghalang. Okey. Jadi tengok di situlah. Kena tengok. Kalau halal JAKIM, tak halal JAKIM tu saya tak pasti, saya pun tak tengok benda tu. Sabrina. Jadi maknanya kena tengok adakah dia tu meninggalkan jirim atau tidak. Kalau jirim,
Jadi kalau inai tak apa. Inai ni dia warna saja, dia tak ada jirim, dia tak ada ketulan, dia tak ada benda yang menghalang. Dan biasanya kalau warna dengan inai pun dia tidak jadi kerah rambut. Kebiasaan antara tanda mudah nak cam, benda tu penghalang air atau tidak, biasanya kalau pewarna tadi menjadikan rambut keras, itu dia penghalang air. Okey, Syamsiah Muhammad Nur Hashim, yang kita selalu tengok dan belajar untuk jenazah perempuan, baju yang dipakaikan itu dari kain kafan yang digunting jadikan baju. Begitu juga untuk telekung dan tudung. Kalau kita pakaikan jubah yang biasa si mati pakai masa hidup, telekung itu boleh dijadikan kain kafan. Ya, itulah yang afdalnya. Sebenarnya yang dipakai semasa hidup tadi. Kalau qamis tadi makna jubah betul lah. Bukan yang kita koyak-koyak. Kalau telekung mana? Telekung betul, kain putih. Kan? Telekung. Kalau dikoyak pun boleh juga. Cuma jadi bentuk telekung yang boleh dipakai lah. Kalau belah-belah tepi apa semua ni, dia tak termasuk dalam, tak betul-betul sunat lagi. Okey. Disebut dalam kitab Sulamus Sibyan. Siapa yang biasa kita baca kitab Jawi, dia tegur kesalahan yang dibuat oleh pengurus jenazah ini, antaranya ialah yang dipakaikan tu gamis tadi pendek, tak sampai ke bawah lutut. Jadi bukan jubah lah. Kan? Patutnya dipakai sampai labuh ke bawah. Belilah satu jubah putih kain cotton, simpan dalam lemari siap-siap. Kalau mati cakap kat anak-anak ni, pakai kat mak yang ni. Abaji Idrus, mohon uraikan maksud menyegerakan pengurusan jenazah. Adakah rangkumi semua 4 perkara atau ada yang menyegerakan jenazah ni maksudnya sunat kita segerakan jenazah, merangkumi semua perkara. Maksud segerakan jenazah, segerakan kebumikan jenazah. Summa amatahu fa aqbarah, dalam Quran sebut. Bila Allah Ta'ala matikan, fa aqbarah, cepat-cepatlah kuburkan dia. Jadi melengah-lengahkan pengebumian mayat ni tanpa ada sebab yang munasabah, tidak ada sebab yang dituntut dalam syariat, maka hukumnya makruh. Makruh. Jadi sunat disegerakan menguruskan mayat. Jadi maksudnya kalau ada halangan-halangan, contohlah mati malam, kan, nak mandi tak boleh. Contoh pukul 8 dia meninggal, kan, nak cari mandi jenazah payah, mandi malam, nak gali kubur pun tak nampak dan sebagainya. Tak apalah, ditunggu besok, kan. Bukan kata nak kena panggil orang mandi, gali kubur dan sebagainya, tak ada masalah, tunggu. Cuba tak ada apa-apa keperluan, itu makna kena segerakan. Segera tu maksudnya jangan sampai mayat tadi berubah dan berbau. Itu maksud dia. Kalau situasi ni, siapa ni? Hafizi sibuk bekerja. Kalau situasi seorang yang tengah nazak, ada tak adab dan tata cara tertentu? Banyaklah tata caranya. Cuma kalau seorang tu tengah nazak, maka perkara pertama sekali yang mudahnya kita kata, letakkan dia mengiring macam dalam kubur. Dadanya menghadap kiblat, melintang. Mengiring gitu, melintang, dadanya menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu, mungkin dia tak larat, maka letakkan dia terlentang, letakkan bantal di bawah kepala dan kaki menghadap ke arah kiblat. Kaki memanjang ke arah kiblat. Dia berbeza dah, tadi melintang ke arah kiblat, ni kaki menghadap ke arah kiblat, diangkatkan kepala dan diletakkan bantal di bawah ni supaya muka dia menghadap kiblat dan kaki dia menghadap ke arah kiblat. Itu posisi orang nazak. Jangan tuan-tuan tak ikut dan mak ayah kita dalam tengah nazak. Masya Allah, kadang-kadang duduk menghadap ke mana-mana pun tak tahu. Jadi kalau terlentang gitu, kakinya ke arah kiblat, mukanya ke arah kiblat. Kalau mengiring macam ni, dada ke arah kiblat. Kemudian dibacakan surah Yasin dan dibacakan surah Ar-Ra'du supaya mudah keluar roh. Kemudian diajarkan la ilaha illallah, talqin la ilaha illallah. Dan sunat yang mengajar la ilaha illallah ni siapa? Orang yang tidak menerima pusaka. Sunat mengajar la ilaha illallah orang yang tidak afdal mengajar la ilaha illallah tadi,
Afdal orang yang mengajar la ilaha illallah ni orang yang tidak menerima pusaka. Maksudnya anak tak afdal. Jangan silap jadi ada orang kata anak afdal. Tak afdal anak ajar la ilaha illallah. Yang afdal ajar la ilaha illallah ialah orang yang tak terima pusaka. Sebab supaya tidak ditohmah orang. Allah, budak ni mak dia duduk tengah sihat-sihat lagi dah ajar la ilaha illallah. Ni nak suruh mati cepat-cepat ni, nak ambil harta pusaka ni. Jadi tohmah. Jadi bila dah meninggal baru dia ambil alih oleh waris dan sebagainya. Jadi yang eloknya tu imam ke orang luar lah ajar la ilaha illallah. Dan ajarkan kepada orang yang nazak tadi supaya husnuzan kepada Allah Subhanahu taala. Sangka baik pada Allah, Allah Taala akan ampunkan dosanya. Ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Jadi kalau kita sangka baik pada Allah Taala, Allah Taala akan ampunkan dosa kita, masukkan kita dalam kubur, masukkan kita dalam syurga, dipermudahkan segala urusan kita, diampunkan dosa. InsyaAllah Allah Taala akan ampunkan. Jadi ini antara ilmu yang perlu ingat ketika nazak, husnuzan, sangka baik dengan Allah Subhanahu taala. Jangan husnuzan sekarang. Sekarang dah husnuzan. Tak sembahyang, husnuzan, sangka baik dengan Allah Taala, Allah Taala ampun. Tak puasa, husnuzan. Itu tak boleh. Dekat nak mati nantilah husnuzan. Ustaz, boleh ke kalau tanam sekali dengan 3 kepal tanah yang telah dibacakan 3 kali ikhlas, juga si anak tinggal selepas jenazah dikebumikan untuk baca surah Al-Baqarah, dikubur, sedekahkan pada arwah? Ya boleh, tak ada masalah. Baca kepal dan bawa masuk dalam, tak ada masalah. Mudah-mudahan dengan berkat ayat Quran tadi, Allah Ta'ala ringankan jenazah tadi, mayat tadi. Dan baca Quran di kubur ni tak ada masalah, kan? Memang kita tahu dah perbincangan ulama, membaca Quran kepada si mati sama ada membaca Quran di kubur maupun di rumah. Dan ni benda khilaf lah, kita kata benda khilaf. Kami masyarakat di Kelantan memang amalan menunggu kubur, dan di Kedah pun ada benda ni kan, mati tunggu kubur 3 hari, 7 hari. Jadi benda ni antara isu khilaf. Jadi di Kelantan dan di Pantai Timur dan juga di Kedah banyak dibuat lagi benda-benda macam ni. Jadi bukan tunggu kubur, makna baca Quran di kubur. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala kepada si mati tadi. Jadi jawapan yang mudahnya ialah boleh. Dan dia termasuk di dalam perkara khilafiyah. Ada tak bacaan khusus tak selepas solat jenazah? Tidak ada bacaan khusus. Bahkan doa pun tidak ada diriwayatkan baca doa selepas solat jenazah. Tetapi tak adalah kata tak boleh baca. Yang macam orang Melayu kita buat ni. Lepas bagi salam baca doa kan. Tetapi tidak ada riwayat yang menyebutkan kata baca doa selepas daripada salam solat jenazah. Sebab itu di negara-negara Arab habis tak ada doanya. Kita buat boleh, buat tak ada masalah. Nak buatlah kan. Cuma jangan panjang sangatlah doa tu. Pasal nak segerakan kebumikan mayat. Cukuplah pendek-pendek lah. Dan kadang-kadang yang bukan saya anti baca doa tu dah. Cuma kadang-kadang setengah tu imam ni bila dia baca doa tidak ada kaitan dengan mayat tadi. Dia baca Allahumma Rabbana zalamna. Dia baca untuk dia. Untuk dia baca kemudian tak apa. Baca esok-esok boleh. Rabbana zalam. Kan? Ya Allah ampun dosa aku. Kalau baca untuk mayat tu boleh tahan juga. Kan? Tambahan lagi doa. Yang tak tahannya doa untuk diri dia. Doa untuk anak dia. Kan? Allahumma ja'alni wa auladi minas salihin. Ya Allah jadikan aku dan anak-anakku orang-orang salih. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Itu doa untuk kita. Kan? Buat apa kita nak lewatkan pengurusan mayat tadi? Kerana kita nak berdoa untuk kita. Jadi ambil perhatianlah bagi imam-imam yang jadi imam sembahyang jenazah. Kalau rasa dah tak ada doa untuk ke jenazah, tak doa pun tak apa, terus ke bumi. Kalau nak doa lagi boleh, tapi doa pendek-pendek lah. Tapi doa untuk mayat juga. Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikanlah kuburnya raudatan min riyadil jannah. Wala taj'al qabrahu hufratan. Mana untuk dia? Untuk kita nanti lepas ni boleh? InsyaAllah. Boleh? Abang Zain bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Abang Zain, sihat ke? Urusan macam biasa atau pengecualian Ustaz untuk soalan COVID tadi? Ya, COVID tadi kita tak boleh nak buka jenazah dan sebagainya. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i, kebumi macam tu ialah sembahyang dan kebumikan.
Masuk dalam tak boleh dimandikan dan tak boleh ditayamum. Yang ada dibuat sekarang dia tayamum kat luar itu tidak menempati kaedah mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i tayamumnya di kulit. Bukan di atas balutan tu, tak. Tapi tak apalah, dah orang duk amal tu tak apalah. Kan? Itu mungkin dia orang taklid mazhab lain. Kalau ikut asal mazhab Syafi'i tak boleh ditayamum di kulit, tak boleh dimandikan, maka semayang terus je, semayang jenazah terus. Semayang kerana darurat tadilah. Mengikut pendapat Ibn Hajar, kerana mengebumikan mayat tanpa disemayangkan itu adalah tidak menghormati mayat. Semayang dan kebumikan. Begitu je lah. Salam, Abang Syed, salam, sah ke solat jenazah kalau niat hanya ikut imam saja? Niat hanya ikut imam macam mana? Saya aku semayang jenazah yang disembahyangkan oleh imam. Macam tu, lebih kurang kan? Boleh, tak ada masalah. Saya aku semayang jenazah yang disembahyang oleh tu imam. Fardu kifayah kan Allah Ta'ala. Boleh? Jadi apa yang tu imam semayang tu kita semayang. Bapa semayang solat jenazah sah mesti ganjil. Bukan wajib ganjil, sunat ganjil. Sebab ada hadis Nabi SAW. Mana-mana mayat yang disembahyangkan jenazah 3 saf. 3 saf. Jadi ulama kialah 3 saf dan saf ganjil lah maksudnya. Jadi Allah Ta'ala berikan syafaat baginya dan wajiblah baginya. Ini wajib mendapat syafaat, yang ini mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sunat dijadikan 3 saf supaya dapat fadilat tadi, dapat fadilat syafaat. Keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menantu. Apa ni kat orang? Menantu boleh lah mandikan jenazah. Menantu boleh. Sebab dia mahram. Yang tak boleh, yang tidak ada mahram kan, dia tak boleh. Kalau tak ada mahram, contoh yang mati tu lelaki, semua kampung tu wanita semua, bukan mahram dia semua, macam mana nak buat? Tak boleh mandikan jenazah, tayamum saja. Dan tayamum tu pun kena berlapik. Perempuan tadi pakai balut tangan, tepuk, sapu kat muka lelaki, tepuk, sapu kat tangan lelaki, habis semayang jenazah. Tak boleh dimandikan sebab bukan mahram. Kalau menantu dia mahram boleh. Cuma kalau berlainan jantina tak afdal. Yang afdalnya adalah sama jantina. Khususnya pula kalau bercampur pula. Memang isteri boleh mandikan jenazah suami dia. Tetapi isteri datang, dia nak tolong dia tak reti mandikan. Jadi bila dia gosok kat atas jenazah tu, yang tukar mandi jenazah yang lelaki gosok juga. Gosok. Oh, syaitan datang tu. Lama-lama dia gosok sekali tangan jalan. Kan? Itu jadi masalah tu. Okey. Bukan kata tak boleh. Boleh. Cuma takut timbul fitnah yang macam tu lah. Kalau nak sama-sama semua yang mahram berlaku. Anak dan jangan campur dengan orang lain. Itu boleh kira lagi. Kalau campur itulah fitnah. Yang datang tu lagi masalah. Andai jenazah yang sudah dikafan masih mengalir darah, kain kafan penuh darah, adakah perlu dimandi dan dikafankan semula atau dibalut terus dengan kafan yang lain? Baik, kita kena usahakan dulu biar darah dia tak keluar. Disumbat dulu. Disumbat dengan, orang Melayu macam-macam petua dia. Tanya orang biasa mandi jenazah lah. Sumbat dengan buah pisang ke, wallahu a'lam, macam-macam supaya tak keluar. Kalau dah tak boleh juga, tak apa. Mandi jenazah tak batal dengan sebab keluar darah dan sebagainya, tak batal. Sebab mandi jenazah tu ratakan air ke seluruh badan. Lepas tu dia keluar, lepas tu tak ada masalah. Sama keluar najis juga. Kalau keluar najis, mandi jenazah tak batal. Bersihkan najis tu sajalah. Jadi kalau darah tu masih keluar, bersihkan. Kalau lepas tu sumbatkan apa semua, bagi dia tak keluar darah. Gitu. Tak perlu ulang balik mandi. Cuma kain kafan tadi kena tukar lah kalau boleh. Basuh ke apa ke pasal najis. Salam Ustaz, wajib ke azam dalam kubur? Azam dalam kubur tak wajib. Bahkan tidak disebut di dalam hadis azan di kubur dia, dalam kubur. Cuma ada sebahagian ulama buat dikiaskan kepada masa dia keluar daripada dunia, dia azan,
dia nak masuk ke kubur, diazan. Tapi ulama kata qiyas ni tak berapa tepat lah. Okey. Maksudnya tak bertepatan dengan qiyas. Sebab tidak ada warid. Jadi amalan ni ada dibuat oleh sebahagian ulama. Sebahagian tok-tok guru pun ada. Tok-tok kampung. Jadi masa mayat nak masuk tu dia azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan dia kata diringankan azab kubur tu. Tetapi maknanya tidak ada warid lah, tidak ada datang daripada Nabi SAW, hadis dan sebagainya. Jadi kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak ada masalah. Dia termasuk dalam masalah khilafiyah lah juga. Sama macam baca talqin, baca Quran di kubur dan sebagainya. Benda khilaf. Baik, insyaAllah. Ada satu lagi. Kalau dah kebumikan mayat, tiba-tiba mayat tu hidup semula, macam mana Ustaz? Balik lari lah kalau dia dah hidup balik. Ini masalah kalau orang hidup balik. Hidup balik kalau dah ke bumi. Kalau tahu hidup balik, macam mana kita tahu? Wallahualam lah kan. Kalau yakin orang mayat tu hidup balik, kena gali lah kubur tu tadi. Tapi nak tahu tu masalah lah. Ada lagi soalan? Last Saudara Effendi, baca Fatihah 3 kali setiap kali melangkah lepas solat jenazah. Itu pun tidak ada warid daripada perbuatan Nabi SAW. Cuma termasuk di dalam benda yang kita buat lah. Jadi saya nak kata tak boleh pun, benda itu baca Fatihah je pun. Tak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau tak buat pun lagi baguslah, supaya mempercepatkan jenazah tu pergi ke kubur. Lambat Al-Fatihah. Lepas tu Al-Fatihah dia lambat lagi. Jadi nak baca Fatihah sambil berjalan pun boleh, tak ada masalah. Tak perlu Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu mungkin kita terpengaruh dengan adat Melayu lah. Sebab kadang-kadang kita orang Melayu ni kan, kalau nak berjalan jauh dulu-dulu kan, kalau nak berjalan jauh pun 3 langkah pertama tu, 1 bismillah, 2 bismillah, 3 bismillah, baru jalan. Gitu kan. Jadi mungkin terpengaruh dengan adat-adat Melayu lah. Tapi tidak ada warid daripada Nabi SAW buat benda tadi. Al-Fatihah, Al-Fatihah, tak ada apa. Tak ada. Cuma benda tu ialah nak dibetulkan, bukan nak betul. Kalau ada orang buat pun tak payahlah kita bergaduh sangat kan. Cuma kalau kita kata elok tak payah buat lah ni kan, cepatkan mayat ke kubur. Itu yang terbaik. Apa soalan tak jawab? Tak nampak ni. Kalau mungkin tak keluar. Tak keluar aku ni. Tak keluar sini. Besoklah jawab, besok. Okey, insya-Allah. Kita jumpa besok . Malam ni lewat sangat dah, pukul 11 dah. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi